Paluan gendang pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16 bermula dengan rasminya sebaik tamat proses penanaman calon di seluruh negeri di bawah bayu semalam. Dan seramai 447 calon diumumkan bertanding pada PRN Sabah kali ini dan hari ini menyaksikan hari pertama kempen bermula. Bagi mendapatkan kupasan lebih lanjut mengenai gerak kempen bagi calon di PRN Sabah ini, kita akan bersama pensyarah sains politik dan dasar awam UiTM Sabah, Muhammad Rahizal Shah Abdul Kadir di talian side sekitar ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam, Fizi. Baik, mungkin dapat jelaskan bagaimana situasi terkini melihat kepada kempen PRN Sabah ke-16 kali ini yang kita tahu memasuki hari pertama, dan tadi wartawan kami juga di lokasi membuat tinjauan di sekitar Sandakan dan juga Lahad Datu menyatakan momentum kempen masih perlahan dari segi kurang perang poster dan juga bendera. Ya, betul lah, Fizi. Kalau kita tengok daripada maklumat yang saya dapat juga serupa, ya, itu juga dengan keadaan dia di kawasan di tempat tinggal saya ni. Saya tengok daripada semalam hingga pagi ini bilangan-bilangan poster ataupun spanduk dan juga bendera-bendera tu amatlah kurang sekali, ya. Jadi kita boleh katakan buat masa ini agak perlahan momentum yang ditunjukkan oleh parti-parti yang bertanding. Tapi mungkin saya ingat mungkin dalam masa beberapa hari ini mungkin kita akan tengok macam mana sekiranya ada berlaku perubahan. Tapi setakat ini memang saya setuju dengan penilaian di peringkat bawah, di mana masih momentum dia tidaklah begitu ketara buat masa ini. Baik Rezal, apakah isu yang menjadi penekanan bagi pilihan raya kali ini? Adakah isu ekonomi dan juga pembangunan bakal menjadi isu utama? Ya, kalau saya ingat kalau kita cerita tentang isu ni memang banyak isu sebenarnya, ya. Dan ekonomi itu sudah tentunya menjadi satu isu yang begitu penting sekali. Dan kalau kita tengok dalam beberapa bulan ni pun kedua-dua pihak baik sebelum Dewan dibubarkan pun memang isu ekonomi ditekankan, dimainkan oleh kedua-dua pihak. Contohnya di peringkat BN, contoh dia menyatakan kerajaan warisan perlu ditolak kerana pengurusan ekonomi yang lemah, bantuan COVID yang tidak mencukupi, dan benda ini telah pun dimainkan, saya ingat dalam tempoh beberapa bulan sebelum ini, daripada tahun sebelum ini lagi. Cuma selepas isu COVID ini tadi, insiden COVID ini tadi, isu itu dimainkan dengan lebih kuat lagi. Kalau kita tengok pun GDP Sabah bagi tempoh 2 tahun ke belakang ni memang merosot dengan teruk daripada 1.5 tahun lepas 0.5, dan ini telah pun digunakan oleh parti-parti pembangkang untuk menyatakan bahawa betapa warisan tidak mentadbir ekonomi dengan baik. Walau bagaimanapun di pihak warisan pula menyatakan bukan mereka tidak mentadbir dengan baik, tapi mereka menggunakan alasan bahawa masa yang tidak diberikan tidak cukup. Itu yang pertama. Dan kedua lagi, kebanyakan isu-isu yang berlaku sekarang ini dan ataupun isu yang berkaitan dengan ekonomi, ini semua adalah legasi yang ditinggalkan oleh kerajaan BN. Jadi memang tumpuan ekonomi itu memang itu menjadi fokus tumpuan pada kali ini secara umum, ya. Walau bagaimanapun kita tidak nafikan isu-isu setempat itu juga memainkan peranan, dan macam-macam isu lagi bergantung kepada kawasan di luar bandar, di kawasan bandar, di kawasan pantai barat, pantai timur, masing-masing mempunyai isu yang unik. Baik Rezal, kalau kita lihat suasana politik di Sabah mungkin sedikit berbeza dengan politik di Semenanjung dan juga Sarawak. Kita melihat dari segi pertembungan beberapa penjuru itu seperti normal di sana dan difahamkan sehingga 11 penjuru di Dun Bengkoka. Bahkan pertembungan juga melibatkan perbezaan personaliti dan juga etnik. Juga ada antara ahli keluarga, sebagai contoh Datuk Seri Syafiq Abdal ditentang anak saudaranya sendiri, begitu juga dengan Datuk Seri Haji Ji juga ditentang anak saudaranya sendiri. Jadi apakah pendekatan yang bakal mereka bawakan untuk memenangi hati pengundi itu? Ya, saya ingat ini yang menarik, ya. Patut kita melihat pertumbungan yang begitu banyak sekali. 16 parti, kalau silap saya 16 parti yang bertanding, bilangan bebas begitu ramai sekali dalam 56. Memang begitu ramai, dan ini akan menambahkan lagi kerancakan kempen di kawasan-kawasan tersebut. Salah satu sebab mengapa ini berlaku, saya ingat
mengapa begitu banyak kita tengok parti-parti yang bertanding pada kali ini. Sebenarnya parti-parti yang bertandingnya, Fizi, mereka ni adalah parti yang sebelum ni telah pun lama berdaftar. Cuma sebelum-sebelum ini mereka tidak bertanding, ataupun kalau bertanding pun cuma 1-2 kursi seperti yang berlaku pada pilihan raya 2018. Dan apa yang membuatkan kali ini lebih ramai berbanding 2018? Mungkin barangkali sebab yang pertama adalah kerana kekecewaan di kalangan pengundi-pengundi bahawa kedua-dua parti baik di peringkat BN, PN dan juga Warisan adalah tidak menjanjikan sesuatu yang baru. Dan mereka melihat ini adalah satu kesempatan untuk mereka dan melihat prestasi yang ditunjukkan oleh STAR pada 2018 di mana mereka walaupun memenangi 2 kerusi sahaja tetapi boleh menjadi kingmaker. Jadi mereka menyatakan kepada diri mereka, mungkin parti-parti yang lain ini, kenapa tidak kami? Kami pun mungkin boleh menjadi kingmaker dalam keadaan sekarang ini di mana pakatan yang ditubuhkan baik di peringkat pembangkang dan juga di Warisan nampak seolah-olah ada isu di gabungan yang ada ni tadi. Jadi apa-apa pun gabungan yang berlaku pada sekarang ini, pakatan yang ada baik di peringkat BN, PN ataupun di peringkat Warisan Plus, saya tidak hairan kalau sebenarnya pakatan ini akan berubah pada malam keputusan diumumkan. Kalau kita tengok calon tu tadi, ini satu yang tidak asing di Sabah, di mana ahli keluarga bertanding melawan keluarga yang lain. Ini suatu yang sudah menjadi kebiasaan di Sabah. Kalau dahulu pun kita tengok Datuk Tan Sri Pairin dengan Datuk Jeffrey bertanding di kawasan yang sama. Dan banyak lagi contoh-contoh di mana ahli keluarga tu daripada parti yang berbeza bertanding. Mungkin ini ada bagusnya juga kerana mungkin dia dapat merendahkan sikit tempo ataupun kalau ada pun perasaan marah ke apa, mungkin kempen yang dijalankan tu lebih aman, tidak lebih bersifat menggunakan isu-isu personality dan seumpamanya. Jadi itu ada satu kebaikan dan ini juga menunjukkan kematangan lah juga di kalangan calon-calon, walaupun perbezaan walaupun satu daripada keluarga yang sama, tetapi tidak bermakna perbezaan politik itu boleh menggugat hubungan keluarga itu tadi. Baik, Raizal, difahamkan Barisan Nasional BN akan bertemu dengan sekutunya Perikatan Nasional PN dan Parti Bersatu Sabah PBS di 17 daripada 73 kerusi DUN. Jadi adakah pertemuan ini akan beri impak kepada corak pengundian dan juga memberi kelebihan kepada parti lawan lain? Ya, saya ingat ramai yang melihat, ramai yang khawatir sebenarnya baik di peringkat Warisan ataupun di peringkat BN sekiranya berlaku pertumbungan sesama mereka, ianya akan menguntungkan pihak yang lagi satu. Tapi kita kena lihat kepada fakta ya Hafizi. Kalau kita tengok pada pilihan raya 2018, begitu banyak pertandingan lebih daripada 3 penjuru. Serupa dengan apa yang berlaku pada kali ini. Cuma saya ingat pada kali ini mungkin pertandingan 5 penjuru itu lebih ramai. Lebih banyak berbanding 3 ataupun 4 seperti apa yang berlaku pada 2018. Tapi kalau kita tengok kepada keputusan-keputusan 2018, saya dapati daripada berapa kerusi yang berlaku pertandingan sesama sendiri ini, khususnya di peringkat pembangkang pada waktu itu, Warisan dan juga di pembangkang yang lain, ada kalanya di mana kerusi itu tadi memberikan keuntungan ataupun kelebihan ataupun kemenangan kepada parti BN. Ada juga kerusi yang memberi kemenangan kepada parti Warisan. Contoh dia, ada 6 kerusi yang mana akibat daripada pertandingan multi corner ni, yang selesai dalam 6 kerusi yang memberi keuntungan kepada Warisan. Di masa yang sama terdapat 9 kerusi akibat daripada pecah undi ni tadi memberi keuntungan kepada BN. Dan kalau kita tengok 2 kerusi yang dimenangi oleh parti STAR tu tadi adalah akibat daripada split vote, pecah undi. Jadi apabila kita melihat sama ada pertandingan sesama sendiri ni akan memberikan keuntungan kepada pihak yang lagi satu ataupun sebaliknya, ini adalah satu yang amat sukar untuk kita jangka dan kita ramal. Kerana undi itu mungkin boleh, contoh dia, kalau contoh calon bebas tu kan, contoh, mungkin dia akan ambil sedikit undi daripada parti Warisan, mungkin dia akan ambil sedikit parti daripada parti BN,
dan dengan itu memberi kelebihan kepada dia. Walaupun mungkin kelebihan ini mungkin cuma 2 ataupun 3 undi saja. Yang penting pada akhirnya adalah mereka berjaya untuk menang itu. Dan mereka melihat seperti yang saya sebut pada awal tadi, apa yang berlaku kepada Star. Kalau kita tengok pecahan undi yang Star kumpul tadi, kemenangan yang dicatat oleh calon Star tadi adalah diakibatkan oleh undi yang pecah. Okey? Dan mereka mendapat keuntungan, bukan warisan dan bukan DN pada ketika itu. Dan saya ingat ini strategi yang akan digunakan oleh parti-parti yang bertanding pada parti-parti kecil lain yang akan bertanding pada kali ini. Baik, terima kasih. Muhammad Rahizal Shah Abdul Kadir merupakan pensyarah Sains Politik dan Dasar Awam UiTM Sabah atas perkembangan itu.